Sebelum kita jelas tentang hukum menyapu khuf, kita perlu memahami apa itu khuf. Khuf ni stocking kulit. Stocking kulit yang biasanya dipakai pada musim sejuk. Orang tak pakai stocking kulit ketika musim panas, musim logu, musim gugur, musim bunga, musim buah. Tak ada. Yang biasa pakai untuk penduduk iklim Mediterranean atau 4 musim, mereka biasanya memakai khuf, memakai stocking kulit itu pada musim sejuk, sebab keadaan sejuk yang bersangatan. Jadi bila mereka mengambil wudu, yang lain dimulakan dengan membasuh air, dengan meratakan air kepada anggota yang wajib dibasuh. Ingat, wudu yang wajib dibasuh ni ada beberapa bahagian. Yang pertama sekali ialah kita basuh muka. Basuh muka, air basuh muka sentuh pada muka pada kali pertama tu, itu basuhan yang wajib. Disertai dengan niat. Kita ambil air, tersentuhkan air ke muka. Kalau kita percikkan air ke muka tu, disertai dengan niat, saja aku wudu kerana Allah Ta'ala, ataupun saja aku harus mengangkat atas kerana Allah Ta'ala. Okey. Niat pada basuhan kali pertama. Sebab niat hanya pada basuhan muka pada kali pertama. Kalau basuh muka pada kali kedua tu dia baru nak niat, maka hak kali kedua tu balik jadi kali pertama. Kalau basuhan pada kali ketiga tu baru dia ditahniat dalam hati, maka basuhan kali ketiga tu dikira basuhan kali pertama. Niat berwuduk hanya pada basuh muka. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Wuduk itu bermula dengan basuh muka, hinggalah membasuh dua tangan kamu, hingga sampai ke melepasi para siku, marafiq. Jadi bersuci, yang ni berwuduk atau angkat hadas kecil, pada basuhan wajib yang pertama ialah basuh muka. Yang kedua baru basuh tangan. Basuh tangan, jari jemari hingga marafiq. Ni marafiq, ni kita panggil marafiq. Jadi kita basuh melepasi tahap siku, bukan basuh tangan hingga ke siku. Kalau basuh tangan hingga siku, orang Melayu faham ni siku. Ni siku. Tapi marafiq sebenarnya melepasi tahap ni. Ini marafiq. Jadi kita basuh lebih sikit, separa bahu kita kata. Separa bahu kita basuh lebih sikit. Okey? Itu basuhan wuduk yang kedua. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Firman Allah, wamsahu biru'usikum. Basuhlah kepala kamu. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, basuh sikit kepala je. Kalau ambil sepotong jari je basuh, dah memadai. Hatta selai rambut pun basah, dah memadai. Tapi kalau mazhab Maliki tidak memadai, mesti basuh semua kepala. Lepas tu dia orang wudu, ambil daripada mula kepala, tepi kepala, hinggalah belakang kepala. Itu cara wudu mazhab Hanafi. Dia membasuhkan semua bahagian kepala. Kalau mazhab Hanafi, dia basuh 1/4 kepala. Ambil kapak belah 4 kepala, ambil 1/4 basuh. Mati ya. Kan, 1/4 kepala. Mana kita anggarkan 1/4 kepala. Lepas tu kita nak keluar daripada perbezaan pandangan di kalangan ulama' ni, mana kita basuh banyak sikit lah. Dalam mazhab Syafi'i, kita basuh separuh kepala pun okey lah. Menepati pandangan mazhab Hanafi, walaupun tak menepati tuntutan mazhab Maliki, tak mengapa. Sebab 3 mazhab, Hanafi, Hambali, Syafi'i, kalau kita basuh separuh kepala tu, dikira wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, dan basuh kaki tu. Basuh kaki hingga melepasi 2 buku lali. Bawah, atas, celah, kiri, kanan, kaki hingga 2 buku lali. Dan dalam hadis, kalau kita melebihkan basuhan wuduk, itulah yang menjadi bukti anggota kita bercahaya di hadapan Allah di akhirat nanti. Jadi wajib basuhan wuduk tu yang pertama semuka. Kita niat.
mengesahkan wuduk kita. Yang keduanya basuh tangan, melepasi paras siku. Yang ketiganya basuh sikit kepala. Yang keempatnya ialah membasuh kaki, melepasi dua mata kaki atau buku lali. Jadi anggota wajib dibasuh ketika berwuduk adalah 4. Adapun basuh tangan mula-mula tu sunat, kumur tu sunat, basuh telinga tu sunat, hatta adalah hadis yang sudah disebutkan basuh tengkuk tu sunat. Jadi kita kombinasi antara tuntutan yang fardu dan sunat, kita melengkapkan tuntutan sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tempat mana kita nak sapu khuf ni? Iaitu ketika kita basuh kaki. Jadi kalau kita musim sejuk, kita katakan musim sejuk kita rasa alergi untuk nak gunakan air, kita ambil wuduk yang wajib saja. Kalau kita tak nak buat benda sunat, tak apa, kita ambil yang wajib saja. Maknanya basuh muka, niat, okey. Kemudiannya disunat mentigakan basuhan. Kemudiannya kita basuh tangan hinggalah ke siku, okey, 3 kali basuhan. Kemudiannya ialah kita menyapu sedikit kepala, okey, 3 kali basuhan disunatkan. Dan bila nak basuh kaki tu, kita tak basuh kaki kita, kita pakai stoking kulit. Lepas tu kita ambil khuf kita ni, kalau kita pakai stoking kulit ni, kita sapu. Kita ambil air basahkan, kita letak atas ni, bawa sini cukup. Letak atas ni, bawa sini cukup. Atau bawa naik atas pun boleh. Biasanya daripada sini atas sikit daripada buku lali, kemudian kita tolak bawah cukup. Tapi hendaklah dikira menepati syarat-syaratnya. Jadi kita nampak bayangan tentang khuf ialah stoking kulit yang digunakan. Dan bila mana kita nak melakukan basuhan pada khuf atau menyapu khuf ini, dengan air wuduk, kita ambil atas tangan kita air wuduk, kita letak atas stoking kulit tu daripada atas mata kaki kita sampai pada telapak kaki bawah tu, dah cukup. Okey? Harus menyapu kedua khuf semasa berwuduk, walaupun ketika mengambil wuduk sunat, seperti wuduk yang diperbarui. Tidak boleh menyapu khuf ketika mandi fardu, seperti mandi wajib, mandi junub. Bila mandi junub tak boleh sapu khuf lah. Mandi junub sempurnakan dulu mandi junub. Okey? Dan mandi sunat seperti sunat Jumaat. Sunat Jumaat tak boleh sapu khuf. Dan ketika menghilangkan najis, seperti kakinya berdarah. Kalau kaki ada najis berdarah, tak bolehlah nak sapu khuf. Sebab darah tu masih ada. Dan begitu juga dengan mandi sunat, begitu juga dengan mandi wajib. Mandi wajib tak sempurna lagi, macam mana kita nak menyapu khuf. Najis seperti kakinya berdarah sebagai ganti membasuh kaki. Itu antara kenyataan yang tidak membolehkan kita menyapu khuf dalam keadaan demikian. Yang ketiga, tidak boleh menyapu khuf pada sebelahannya, sedangkan yang sebelah lagi dibasuh. Kita ada 2 kaki. Kaki kanan kita basuh, kaki kiri kita sapu khuf. Mana boleh? Okey. Kecuali orang yang punya sebelah kaki. Kecuali orang ada sebelah kaki. Lahir-lahir sebelah kaki. Mak dia beranak kat dia, memang dia ada sebelah kaki. Yang sebelah kaki itu ialah okey. Syarat yang membolehkan menyapu khuf. Ada beberapa syarat. Yang pertama, seseorang yang memakai khuf, memakai stoking kulit tu dalam keadaan bersuci, dengan mandi junub atau wuduk atau tayamum. Orang nak pakai khuf tu, hendaklah dia bersuci. Dah selesai dulu masalah najis, masalah hadas besar. Okey, dah selesai dulu. Okey. Seorang berwuduk telah membasuh sebelah kakinya, lalu dia pakai khuf. Kemudian dilakukan pada yang sebelah lagi seperti itu juga. Tidaklah memadai kerana dipakainya khuf sebelum sempurna taharahnya. Tengok. Dia berwuduk, dia basuh sebelah kaki, lepas tu dia pakai khuf. Okey? Kemudian dilakukan pada sebelah lagi, pakai lagi satu kaki kiri. Tidak memadai. Kerana dia pakai khuf dalam keadaan taharahnya tidak sempurna. Sepatutnya dia wuduk dulu habis semua. Kaki-kaki basuh habis dulu. Itulah baru pakai khuf. Okey. Barulah wuduknya sempurna, baru boleh pakai khuf. Pakai stoking kulit tu. Okey. Jika seseorang memakai khuf setelah sempurna bersuci daripada hadas, kemudian dia berhadas,
sebelum kakinya yang pertama atau kaki yang kedua sampai ke tapak khuf ketika memakainya tidak memadai menyapunya, kerana belum lagi dianggap memakainya. Tengok, dia pakai khuf telah sempurna suci daripada hadas, kemudian dia berhadas. Tengok gambaran masalah ada dua. Okey, dia mula-mula dia bersuci daripada hadas, lepas tu dia pakai khuf. Lepas pakai khuf tu dia berhadas. Okey, dia berhadas sebelum kakinya yang pertama atau kaki yang kedua sampai ke tapak khuf ketika memakainya. Tidak memadai menyapunya kerana belum lagi dianggap memakai. Okey, jadi kena sempurna dulu. Kok mana pun syarat utama sempurna dulu taharah dia. Kalau dia ambil wudu dulu semua. Lepas tu baru pakai khuf. Baru pakai stocking kulit. Khuf ini hendaklah menutupi anggota yang difardukan ketika berwudu, iaitu kaki dan dua buku lali, dan tidak disyaratkan menutup sebelah atasnya. Okey, stocking kulit lah, kita kata stocking kulit tu tutup kaki dan juga dua buku lali. Tak semestinya tutup atas. Kalau atas mata kaki buka sikit pun tak apa. Okey, ataupun kita panggil stocking yang separa tu, yang dah tenggelam buku lali tu, stocking macam pendek tu. Ni bukan stocking, khuf ni kulit. Dan kata kita ambil wuduk pakai stocking, maka tak basuh kaki. Lepas tu kita ambil stocking kita tu, terus ambil air semayang, sapu atas stocking tu. Itu tak boleh, walaupun dilakukan oleh kebanyakan orang Arab. Sebab khuf yang dimaksudkan adalah stocking kulit. Bukan stocking kain tu lah, ataupun bukan kasut. Setengah orang Arab tu dia menyapu khuf tu atas kasut, dan kasut tu bawa pergi tandas, pergi kencing, pergi berak. Mana boleh, sebab dalam keadaan tak suci, benda tu ada najis. Yang kedua, dia tak sempurna lagi taharah dia. Jadi pemakaian khuf tu tidak tepat, tidak benar mengikut cara yang dianjurkan oleh hukum syarak. Sepasang khuf yang dipakai itu hendaklah yang boleh digunakan berturut-turut ke mana-mana tempat yang dihajati. Khuf yang kita pakai itu dalam kita wuduk dulu habis semua, okey, lepas tu kita sapu atas stocking kulit tu, lepas kita pakai. Maka kita nak pergi mana-mana, kita pakai kasut dah pula. Bukan kata pakai khuf stocking kulit tu pergi mana-mana pun, pergi tandas ke, pergi jalan ke, pergi pasar ke, pakai stocking kulit gitu je. Mana selesa. Mesti kita pakai khuf tu, stocking kulit tu, kemudian baru kita pakai kasut. Ni di negara-negara sejuk memang diamalkan begitu. Sebab tu lazimnya kasut mereka saiz besar. Bukan semata-mata ngam dengan kaki mereka dah, tapi kasut musim sejuk sebab nak jaga kesihatan kaki daripada musim sejuk dan penyakit-penyakit yang berkait dengannya. Sepasang khuf ini suci daripada najis. Syarat dia mesti suci daripada najis. Jika terdapat najis yang dimaafkan, hendaklah disapu di tempat yang tidak menajis. Okey. Syarat khuf suci daripada najis. Jika terdapat najis yang dimaafkan. Apa najis yang dimaafkan? Kalau kita kata lalat perut, ada khuf dimaafkan. Dan apa lagi? Contohnya darah sikit dimaafkan, nanah sikit jaga takhuf kita dimaafkan, atau darah jerawat kena khuf kita dimaafkan. Dimaafkan je lah. Hendaklah disapu di tempat yang tidak bernajis. Sebab air tu kadang sikit. Air yang kita guna atas telapak tangan nak sapu khuf tu, kita kata nak sapu khuf tu sikit. Jadi kita sapu tempat yang tidak menajis. Kalau kita sapu tempat yang menajis, jadi air yang ada atas telapak tangan kita digunakan untuk menyapu khuf tu bercampur dengan najis. Jadi hak najis asalnya darah sikit, dimaafkan. Bila bercampur dengan sisa-sisa air tu jadi banyak, jadi merah pula, dikhawatiri bernajis atau mutanajis. Sepasang khuf itu hendaklah dapat mencegah daripada masuk air ke dalamnya. Ini kita panggil stocking kulit.
Stocking yang diperbuat daripada kulit. Air tak boleh masuk dalam kaki tu. Kalau stocking kain apa semua ni letak basah menyerak lepas tu kita pakai kasut jalan-jalan mana buat kerja, busuk bangang lah baunya. Tu. Lepas tu kita pergi negara Arab, pergi Jordan ke Mesir ke apa semua. Pak Arab masuk masjid ni stocking, ya Allah. Nak pensah, nak muntah kita sembahyang. Allahu Akbar. Ni bau. Nampak tak jaga kebersihan? Islam bicarakan soal ini kerana mengutamakan kebersihan. Pasal khuf adalah dapat mencegah daripada masuk air ke dalamnya melalui selain daripada tempat penjahit. Tempat jahit, kalau kulit tu kita jahit air masuk celah tu tak apa. Khuf pun dia macam-macam fashion. Ada jahit tepi, ada jahit tengah. Jadi hak tu kalau air masuk ke celah-celah jahit tu tak apa. Hak atas tu jangan sampai terbuka gitu. Sebab disyaratkan khuf dia menutupi mata kaki dan juga buku lali. Tempoh menyapu khuf. Okey, tengok masa menyapu khuf. Bagi orang yang bermukim sehari semalaman bagi untuk menyapu khuf. Begitu juga bagi orang musafir sehari semalaman kerana maksiat dan orang meninggalkan negeri tempatnya tanpa tujuan. Okey, bagi orang bermukim, bagi musafir, tempoh untuk menyapu khuf tu ialah sehari semalaman. Contohnya, okey, kita wuduk pada maghrib. Okey, kita wuduk pada maghrib. Maka kita pakai khuf. Okey, jadi tempoh dia hanya satu hari satu semalaman sampai maghrib bagi esok tu habislah. Jadi kita nak kena wuduk semula, pakai khuf semula. Tempoh dia telah habis. Bagi orang yang musafir yang mengharuskan qasar sembahyang 3 hari 3 malam, bagi orang yang musafir yang mengharuskan qasar sembahyang 3 hari 3 malam. Bagi orang musafir yang boleh qasar sembahyang, tempoh untuk dia pakai khuf 3 hari 3 malam. Okey. Bagi orang mukim, okey, atau orang musafir kerana maksiat sehari semalaman. Dia beza. Musafir kerana maksiat dan musafir kerana ibadat. Beza. Kalau musafir kerana maksiat, tempoh menyapu khuf dia 1 hari 1 malam, sama tempoh dengan orang bermukim. Kalau musafir kerana ibadat, tempoh menyapu khuf dia 3 hari 3 malam. Ataupun musafir tanpa tujuan. Pak Mat, nak pergi mana tu? Tahu? Tak tahu nak pergi mana? Jalan-jalan saja-saja. Cuti-cuti Malaysia. Tak tahu nak pergi mana. Tempoh menyapu khuf dia 1 hari 1 malam. Di Malaysia ni kepenggunaan khuf tu tidak begitu ketara. Sebab kita tak ada musim sejuk. Yang kedua, permulaan masa sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu ialah ketika selesai berhadas. Yang berlaku ia selesai berhadas, yang berlaku ia kemudian daripada memakai khuf. Kita bersuci, boleh terlepas. Kita bersuci daripada hadas, lepas tu kita pakai khuf. Itu baru mula tempoh jangka masa pemakaian khuf yang dikira atau hari 1 malam bagi yang bermukim atau musafir tanpa niat atau musafir maksiat, dan bagi musafir yang dimulakan jamak qasar ialah 3 hari 3 malam. Tempoh tu bermula lepas kita angkat hadas dan memulakan persucian. Tidak dikira daripada permulaan berhadas atau ketika menyapu atau ketika permulaan memakainya. Okey? Bermula setelah kita bersuci. Tempoh mula pemakaian khuf tu setelah kita bersuci. Okey? 3A, orang yang sentiasa berhadas, daimul hadasi, sentiasa berhadas. Ni macam apa nama ni? Kencing apa kita panggil? Kencing tak tus. Kencing tak tus. Kejap keluar, batuk pun keluar, dahan pun keluar. Tengok basah seluar. Kencing tak boleh nak kawal. Mungkin ada penyakit tertentu. Okey. Ini kita panggil daimul hadas.
Ataupun orang yang ni berak ciri macam ayam berak kampung kata keluar tu. Okey. Untuk daimul hadas, jika berlaku hadas yang daim, hadas yang sentiasa keluar bersama dengan hadas yang lain belum ia menunaikan solat fardu, haruslah ia menyapu kasut. Okey. Harus dia melakukan sesuatu yang diharuskan, iaitu satu sembahyang fardu dan beberapa sunat sekiranya ia masih berada dalam suci. Okey. Bagi orang yang daimul hadas, orang sakit kencing berak selalu keluar. Okey. Macam mana cara dia nak menyapu khuf ni? Dia boleh sapu atas kasut dia. Okey, sebab mungkin keberatan bagi dia nak buka kasut ataupun masa tu begitu suntuk bagi dia. Okey. Tapi kasut yang nak digunakan untuk disapu khuf ni syaratnya suci daripada najis. Artinya pun kalau bukan kasut biasa ni, ini kasut khusus untuk dia guna solat, ataupun dia pastikan bahawa kasut dia tu suci daripada najis. Mana kalau kita nak tengok dalam masa sekarang ni, kalau dulu tak apa lah kita kata, sekarang ni nak bila lagi bukan Islam bela anjing tak? Begitu juga dengan apa nama ni, binatang-binatang lain, ayam, itik, ataupun kita kerja sendiri masuk kencing berak di tandas tak? Bahkan dekat rumah banyak babi. Baru ni saya pergi Melaka, ceramah dekat Pulau Sebang, Melaka. Tepi-tepi surau tengah ceramah tu, babi datang, relax lah. Kat rumah saya, anak-anak saya babi Makcik-makcik relax, patah reti je, relax je. Kalau babi swasta ni, dia bela dalam kandang. Itu kalau babi-babi berkeliaran tu, itu babi-babi awam atau babi kerajaan. Dan babi ni duduk Malaysia, jadi tak ada dibela oleh individu atau swasta, maka diistilahkan sebagai babi awam. Ni makcik-makcik yang ada kat kampung tu, relax, tak ada apa. Lepas tu, babi-babi ni besar pula tu, lebih besar daripada anak saya lagi. Kita serius tengok, babi mari dekat-dekat tepi surau. Keruh, relax je. Dengar apa? Dengar Ustaz Zamihan ceramah malam. Mana babi pun respect Nabi SAW. Orang ada rumah dekat tu dah ada tengok TV, dia isap rokok, dia apa. Babi pun nak pergi dengar ceramah Ustaz Zamihan. Oh yo. Mana babi respect Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, ini betul-betul berlaku ni. Ini betul-betul berlaku. Allahu akbar. Baik. Pastikan kasut berkenaan kasut yang bersih daripada najis. Harus dia melakukan sesuatu yang diharuskan, iaitu satu sembahyang fardu. Satu kali menyapu khuf. Tetapi dia masih boleh melakukan beberapa amalan sunat. Okey. Salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, atau salat sunat taubah, atau salat sunat apa sekalipun. B, jika ditunaikan satu salat fardu, kemudian dia berhadas, harus ia menyapu bagi melakukan beberapa sembahyang sunat. Okey. Jika ditunaikan satu salat fardu, kemudian dia berhadas, harus baginya untuk menyapu khuf bagi melakukan beberapa sunat. Okey. Yang keempat, seseorang yang bermukim menyapu khuf, kemudian musafir, atau menyapu khuf waktu dia bermusafir, kemudian bermukim belum berlalu masa sehari semalaman, hendaklah dikira panjang masanya mengikut orang bermukim, iaitu satu hari satu malam. Jika telah berlalu masanya sehari semalam bagi orang yang menyapu khuf ketika bermukim musafir, dah habis tempoh khuf dia satu hari satu malam, dia musafir, wajib ke atasnya membuang khufnya, kerana tempoh khuf satu hari satu malam telah habis. Begitu juga wajib orang yang menyapu khuf ketika musafir kemudian bermukim, kerana dia telah bermukim.
Kalau mukim, dia mukim. Okey. Sa'i itu satu hari satu malam. Cara menyapu. Cara menyapu khuf. Wajib menyapu khuf sekadar yang boleh dinamakan menyapu di bahagian atasnya, walaupun dibasahkannya sedikit. Berarti diletakkan tangannya yang basah di atas khuf atau dititiskan air atasnya. Tengok. Ini kaki, kita kata kaki ni lalu cukup, lalu cukup. Kalau kita lalu atas ni bawah boleh juga. Ataupun kita ambil air, sapu sikit. Boleh? Okey, ambil air, sapu sikit. Ataupun kita ambil air genggaman tangan kita dan sapu atas ni sampai bawah. Okey. Maknanya wajib, wajib menyapu khuf dalam erti kata sapu air atas stoking kulit. B. Tidak memadai menyapu khuf di sebelah bawah. Sapu bawah saja. Mana boleh? Okey. Atau atas tumit. Atas tumit. Sapu sini sikit. Okey. Atau tepi batinnya. Tepi ni sikit. Tak boleh. Yang nak dimasukkan menyapu khuf, nyapu sebelah atas. Sebab tu kita untuk sempurnanya kita atas sampai bawah. Okey. Yang kedua, sunat menyapu khuf secara diguris dengan anak jari. Guris anak jari ni maknanya ni ni jari kita ni. Guris anak jari ni. Ni sapu ni. Sapu ni. Ni. Okey. Okey. Cara yang aulanya dengan meletakkan tangan kiri di bawah tumit, okey, dan tangan kanannya di atas belakang anak jari kaki. Okey. Aula ni kita panggil banyak pahala. Meletakkan tangan kiri di bawah tumit. Okey. Tangan kiri di bawah tumit, okey. Dan tangan kanan di atas belakang anak jari kakinya. Tangan kanan di atas belakang anak jari kakinya, dan dilalukan tangan kanan pada akhir betisnya. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok praktikal dia. Tangan kiri di bawah tumit. Okey, tangan kiri bawah tumit. Bawah tumit. Ni kita katakan. Bawah tumit. Tangan kiri bawah tumit. Okey, tangan kiri bawah tumit, dan tangan kanannya okey di atas belakang anak jari kakinya. Tangan kanan di atas belakang anak jari kaki. Okey, ni anak jari kaki yang ni. Okey? Kita letak gini lah. Payah nak tengok. Kita letak gini. Okey? Okey, jari kakinya kemudian dilalukan tangan kiri ke hujung anak jari kaki. Lalu gini. Okey? Lalu gini. Okey? Dan dilalukan tangan kanan pada akhir betis. Lalu gini ya. Ni letak gini. Letak gini. Okey? Pusing. Tak? Nampak? Tak nampak pendek umur? Tak nampak ni. Kita letak gini. Letak gini. Pusing. Ni tangan kanan letak anak jari. Ni letak bawah tumit. Pusing gini. Okey? Pusing gini. Ini aula. Tapi aula pun macam payah lah sikit. Kalau kita duduk dekat paip kita duduk gini. Okey? Angkat gini. Payah sikit. Tapi hak paling mudahnya kita letak sini. Zam. Mudah sikit. Okey? Kenapa aula? Sebab banyak kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat demikian. Pusing kita. Okey, yang ni pun pusing gitu juga. Okey? 77. Membatalkan menyapu khuf oleh sebab suatu daripada 3 perkara. Yang pertama, dibuang khufnya sama ada kedua-dua atau sebelah, atau khuf itu tidak harus lagi disapu seperti ianya tembus atau rosak. Okey, terbatal menyapu khuf tu ada 3 perkara. Dia buang khuf, buang stoking kulit dia, sebelah atau dua belah. Mana kalau dia buang tu mana atau dia buang tu mana kena butut lagi dan memulakan khuf yang lain. Okey. Ataupun tembus, khuf dia tembus atau rosak. Yang kedua, tempoh masanya tak habis walaupun ihtimal. Untuk bermukim sehari semalaman. Untuk musafir yang bermaksiat pun 1 hari semalaman.
Berbeza musafir yang digunakan jamak dan kasar, tempoh khufnya adalah 3 hari 3 malam. Habis tempoh dia, batallah khuf. Maka orang yang syak dari segi tinggal lagi masa, tidak hari lagi menyapunya, tidak harus lagi menyapunya. Cukup dah, cukup dah, cukup dah. Ya cukup lah. Maka tak boleh dah untuk nak sapu khuf. Okey. Seperti seorang yang lupa pada masa permulaan menyapu khuf. Kita syak, cukup dah, cukup, lupa, tak boleh dah. Bab masa tu telah tamat tempoh dan khuf dikira terbatal. Maka bagi dia mudah je, dia wuduk secara sempurna seperti biasa. Yang ketiga, berlaku sesuatu yang mewajibkan mandi seperti janabah. Kalau dia pakai khuf baru 2 waktu ataupun 3 waktu, baki lagi 2 waktu solat. Lepas tu dia berjunub dengan sebab haid ke ataupun nifas ke, wiladah ke, atau dengan sebab dia mengadakan hubungan kelamin ke, maka tempoh khuf dia tu putus. Okey. Yang ke-78, diharuskan bagi orang yang memakai khuf melakukan perkara yang harus pada wuduk, di mana setiap kali sapu boleh dilakukan sembahyang dengan beberapa fardu dan sunat. Okey. Harus orang yang memakai khuf melakukan perkara yang harus pada wuduk, mana setiap kali sapu boleh dilakukan sembahyang dengan beberapa fardu dan sunat. Ini hak normal. Tadi dalam fikih orang yang sakit. Okey, kalau kita wuduk, ambil khuf, sapu khuf, kita boleh lakukan beberapa yang fardu. Tapi bagi orang yang daimul hadas, yang keluar kecing, keluar berak apa semua sekali itu, dia ambil wuduk dan sapu khuf sekali saja fardu dan boleh melakukan beberapa amalan sunat. So kita kena beza antara orang yang daimul hadas dengan orang yang normal keadaan kesihatannya. Baik, habis. Tayamum. Tayamum ini ialah bersuci dengan menggunakan debu tanah. Tayamum ialah bersuci dengan menggunakan debu tanah. Ia berbeza dengan khuf. Khuf ialah stocking kulit yang digunakan lazimnya pada waktu sujud. 79. Syarat mengharuskan tayamum ada 6 perkara. Yang pertama, sebenar uzur atau uzur yang sebenar, sama ada disebabkan oleh musafir atau sakit. Dia musafir, tak ada air, maka tayamum. Fa'ilam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Jika kamu tidak dapati air untuk bersuci, maka bersucilah dengan menggunakan debu tanah. Maksudnya kita dalam keadaan musafir, tak dapat air, atau kita sakit. Doktor kata pakcik tak boleh guna air untuk wudu. Kalau pakcik guna air untuk wudu, kesihatan pakcik akan terjejah, kulit pakcik akan jadi sopak, hitam ke, atau kurap, kudih, panau macam-macam ada. Maka atas nasihat doktor, faktor kesihatan itu tak boleh berwudu, maka boleh kita bertayamum. Yang kedua, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Nak tayamum, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Okay? Tidak sah tayamum jika syak masuk waktu, walaupun berbetulan masuk waktunya. Okay? Tak sah tayamum kalau dia berada dalam keadaan syak. Dan masuk zuhur ke belum zuhur? Masuk zuhur. Masuk zuhur dulu baru boleh tayamum. Yang ketiga, telah mencari air di tempat tinggal, duduknya dan jiran-jirannya. Mau kita ada air, kita tanya rumah orang tak ada air, kita tanya kat masjid surau tak ada air, boleh kita bertayamum. Jika tidak dapati, hendaklah mencari di persekitarannya dengan pergi melihatnya sendiri. Cari kawasan-kawasan yang terdekat, barulah boleh tayamum. Keterangan: jika waham ada air di satu tempat, hendaklah dia pergi ke situ jika tempat tersebut jaraknya sekadar sampai anak panah, iaitu jarak yang boleh didengar jika dilakukan panggilan, walaupun mereka dalam keadaan bising. Ini nak cerita huraian ya. Kalau tak ada air rumah kita, cari rumah jiran, rumah kawan, cari tempat sekitaran. Kalau tak ada juga, cari kawasan yang berhampiran. Okey. Apabila tidak ada juga, hendaklah bertayamum. Jadi bukan mudah untuk kita tayamum. Tak ada air sikit, tayamum lagi. Padahal ada lagi air tangki, air simpanan, air apa tu.
Boleh guna air, gunalah. Okey. Itu yang dimaksudkan fa'ilam tajidu ma'an, jika kamu tidak mendapati air untuk berwuduk, maka bersucilah dengan debu tanah. Tak dapati air itu makna dah cari betul-betul dah, memang tak ada. Kalau tak ada ketika tu bolehlah diganti wuduk dengan tayamum. Yang keempat, uzur menggunakan air kerana ditakuti akan menghilangkan nyawa atau manfaat pada anggota. Kalau nak guna air, kalau guna air itu beri mudarat pada nyawa atau pada anggota badan kita, maka bolehlah bertayamum. Keterangan dikira uzur. Walaupun ada air ada, tapi uzur juga tak nak guna. Jika ditakuti pada dirinya daripada binatang buas, ada air, tapi tepi air itu ada rimau, singa, buaya semua ada, atau busuk, ataupun ada penjahat penyangap nyamuk tabus yang mengancam nyawa atau mengancam harta, atau disambung atau berpisah dari kawannya jika dia pergi tempat air dekat itu. Tak boleh nak guna air juga, maka boleh bertayamum. Yang kelima, berhajat menggunakan air yang ada untuk binatang yang dihormati atau untuk dirinya. Hajat ini tidak kira sama ada masa itu atau akan datang. Binatang yang dihormati ini macam binatang ternakan lah, kambing, lembu, kerbau, itik, ayam. Itu binatang yang dihormati. Maknanya kita ambil manfaat daripada dia, ambil manfaat khidmat dia ke. Kalau lembu, kerbau, daging dia kita makan, kita jual, ataupun buat bajet sawah lah dulu-dulu. Itu binatang yang dihormati. Okay. Menggunakan tanah yang suci dan mempunyai debu, serta tidak pernah digunakan bertayamum dengannya. Syarat nak tayamum tu mestilah debu tanah yang suci. Okay? Tak boleh debu tanah yang campur dengan najis, dengan benda-benda kotor atau benda-benda yang tidak dihormati. Keterangan, tanah ini termasuklah semua jenis tanah, walaupun tanah ubat seperti batu kawi. Ada juga batu kawi, boleh buat ubat. Ubat apa tahu, majung sangkut. Setelah ditumbukkannya atau dibakar selagi tidak menjadi abu. Tumbuk, bakar, lagi tak menjadi abu, bolehlah buat tayamum. Tidak sah tayamum dengan menggunakan tanah yang bercampur kapur atau seumpamanya, walaupun sedikit percampurannya. Begitu juga jika bercampur dengan pasir halus atau debu tembikar. Itu jenis tanah yang tidak sah digunakan untuk tayamum. Fardu tayamum ada 5 perkara. Yang pertama, niat, iaitu niat bagi mengharuskan solat atau tawaf atau menyentuh mushaf dan seumpamanya. Okey. Kita tayamum tu bab kita nak sembahyang, atau bab kita nak tawaf, atau bab kita nak pegang Quran. Ikut jumhur ulama, pegang Quran tanpa wuduk haram. La yamassuhu illa mutahhar. Tak boleh pegang Quran tanpa wuduk. Ikut Wahabi boleh pegang Quran tanpa wuduk, boleh. Tapi ikut Wahabi, wanita haid pun boleh pegang Quran, pangku Quran, baca Quran. Ikut apa Wahabi? Kita ikut jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Lafaz niat tayamum bagi sembahyang, nawaitu listibahati fardhu solat. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan solat atau mengharuskan fardhu solat. Atau niat tayamum, nawaitu tayammama listibahati solat. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okey. Itu antara lafaz niat yang diajar. Benarnya niat dalam hati. Mesti ada lintasan niat dalam hati tu. Terlintas dalam hati tu. Itulah sebenarnya niat. Ba'an niat mahaluhal qalb. Kalau kita sebut dengan mulut tu, itu melafazkan niat sunat. Tapi sebenarnya niat dalam hati. Macam kita basuh muka ketika wuduk tu, niat dalam hati. Macam kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ajar aku solat fardu zuhur 4 rakaat makmum Allah Taala. Dalam hati tu terlintas benda tu. Itu baru kira ni niat. Tak ada niat tak sah salat, tak ada niat tak sah wuduk, tak ada niat tak sah mandi wajib. Nampak? Okey. Keterangan dengan lafaz niat yang A, okey, dengan lafaz niat yang A bagi sembahyang tu dapat dikerjakan sembahyang yang fardu serta sembahyang yang sunat. Dengan lafaz niat yang B, itu tayamum tu hanya dapat sembahyang sunat sahaja. Dengan lafaz niat yang B, hanya dapat sembahyang sunat sahaja. Kalau dia niat tayamum, saja aku tayamum, maka boleh digunakan niat itu untuk sembahyang sunat saja. Yang C,
khutbah Jumaat seperti hukum fardu, sedangkan sembahyang jenazah adalah dikira termasuk dalam perkara sunat. Apa tiba-tiba khutbah Jumaat? Apa tiba-tiba khutbah Jumaat seperti hukum fardu? Sedangkan sembahyang jenazah dikira termasuk dalam perkara sunat. Hukum mana pula? Mana yang dia tayamum, tak ada air, dia tayamum, nak sembahyang fardu, sembahyang fardu. Tapi kalau nak sembahyang fardu Jumaat, pelengkap sembahyang fardu Jumaat tu adalah khutbah. Jadi, dia naklah dalam keadaan suci. Okey. Jadi, kalau sembahyang Jumaat tu fardu, maka dia kena niat hak atas tu. Niat tayamum bagi sembahyang tu. Nawaitu listibahati fardhu solah. Saja aku bertayamum mengharuskan solat fardu. Termasuklah solat fardu Jumaat. Dia kena niat ikut para itu, para atas tu. Saja aku bertayamum bagi mengharuskan solat fardu. Lepas tu khutbah Jumaat juga seperti hukum fardu. Jadi dia nak khutbah mesti dalam keadaan suci. Itu kiasan dia. Sedangkan sembahyang jenazah adalah dikira termasuk dalam perkara sunat. Kalau sembahyang jenazah memadai dengan niat menggunakan para B itu. Niat dia saja aku tayamum bagi mengharuskan solat. Bagi mengharuskan solat sini maksudnya solat sunat. Jadi solat jenazah adalah solat sunat. Dalam solat jenazah pun kita apa? Pak takbir tu, pak takbir dua salam tu, kita kata pak takbir dua salam tu solat jenazah tu, kita minta ampun doa kepada si mati pun, ampun doa ampun dosa kecil je. Bukan dosa besar. Boleh solat jenazah kita pada si mati tu, boleh ampun dosa semua si mati tu? Tak boleh. Sebab dosa besar, dia sendiri kena taubat pada Allah. Dia sendiri kena taubat pada Allah, taubat nasuha. Satu lagi, itu dosa besar, dia dengan Allah. Satu lagi dosa besar, dia dengan manusia lain. Bunuh orang ke? Atau hutang orang, hutang 10,000, besar juga dosa, hutang 10,000 tak bayar. Ataupun hutang 500,000 ke? Hutang juta ke? Besar ke? Kalau kita kira, hutang RM10. Memang hutang RM10 tu dikira dosa kecil. Kecil, RM10 tu nilai kecil. Tak bayar RM10, RM200-300 tak apa lah. Tapi RM200-300 bagi orang miskin, air juga. Apatah lagi kalau kita hutang RM100,000 dengan orang. Kalau nak kira hutang dengan orang tu dosa kecil, dosa besar. RM100,000 tu ke apa? Besar ke apa RM100,000? Besar tu RM100,000 tu. Besar dosa tu. Kalau kita kata, dosa hutang ni tak, mana kira dalam dosa besar. Tapi jumlah tu dia kira besar. Besar lah. Itu jumlah nak dihitung kira pada duit. Apatah lagi jumlah nak hitung kira pada dosa yang kita katakan 70 dosa besar yang disenaraikan. Itu jangan disangka sembahyang jenazah tu boleh ampun dosa si mati semuanya. Tidak. Sembahyang jenazah tu untuk kita minta pengampunan daripada Allah dosa-dosa kecil tu sahaja. Kalau kita kira sembahyang jenazah tu boleh menghapuskan dosa-dosa besar si mati, untung dia. Tak payah sembahyang, tak payah tutup aurat, tak payah jaga makan minum halal. Bila mati tu, orang sembahyang jenazah dia, apa dosa besar dia? Untunglah. Tak, kita jangan salah sangka. Jangan salah sangka. Orang solat jenazah kita, talqin jenazah kita, orang doakan kita, itu untuk menghapuskan dosa kecil je. Bukan dosa-dosa besar pun. Dosa besar diri sendiri tanggung dengan Allah. Batulah mudah kita. Tiap-tiap hari kita taubat nasuha. Lepas sembahyang kita zikir, kita istighfar tu Saballah azim. Kita transform kepada istighfar kita, transform kepada taubat nasuha. Dan menyesal dosa maksiat yang kita buat, berazam untuk tidak mengulangi kembali dan meninggalkan dosa berkenaan buat selama-lamanya.
Orang lain lepas sembahyang istighfar, hanya istighfar biasa, maka dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Tetapi kita lepas solat, kita istighfar dalam keadaan kita melengkapi syarat taubat nasuha, artinya istighfar kita itu merangkumi taubat nasuha, maka diampunkan segala dosa-dosa besar. Bezanya orang jahil dengan orang alim. Istighfar orang jahil itu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil, tapi istighfar orang alim tu dia niatkan untuk taubat nasuha, melengkapi syarat taubat nasuha, maka diampunkan dosa-dosa besar. Okey? Taubat nasuha tu bila-bila masanya, di mana juga kita berada. Jadikan setelah solat fardu 5 waktu kita itu, kita bertaubat nasuha. Kerana itu Nabi SAW menyifatkan orang yang solat fardu 5 waktu sehari semalaman, dia bagaikan mandi 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai'? La yabqa min daranihi syai'. Adakah orang yang mandi 5 kali sehari itu masih lagi ada sisa kotoran di badannya? Tidak sesekali. Orang yang mandi 5 kali sehari tidak ada lagi sisa kotoran di badannya. Mandi di sini maksudnya ialah taubat nasuha. Sebab kalau seorang itu istighfar lepas sembahyang saja, ampun dosa kecil, dosa besar masih ada. Dosa besar itu yang menjadi penentu kekotoran pada dirinya. Nampak? Ini yang penting. Pas sembahyang dulu, zikir, wirid, doa dulu, istighfar dulu, ingat balik dosa-dosa kita, kejahatan kita, kezaliman kita, dengan Allah, dengan manusia. Situ kita letak. Nampak? Okey. Bagi menyentuh masaf atau tawaf, dikiaskan niatnya seperti di atas. Kalau tawaf sunat, kita tayamum ikut parabi. Tayamum ikut parabi itu untuk mengharukan bulan sunat. Kalau tawaf fardu, kita niat tayamum untuk para A. Sebab niat tayamum untuk para A itu adalah untuk amalan yang fardu. Kalau nak sentuh masahab, kata masahab anak kita main baju tu bawah dalam lantai semua, kita nak angkat, kita wudu ataupun tak ada air ketika tu kita tayamum. Boleh tak sentuh masahab tu? Sebab sentuh masahab tu dengan wudu. Kita gunakan niat untuk para B. Jadi niat tayamum ni ada dua niat. Niat pertama, niat untuk mengharuskan fardu solat, niat untuk mengharuskan solat. Niat untuk mengharuskan fardu solat itu untuk membolehkan kita melakukan amalan-amalan fardu. Tapi niat untuk mengharuskan solat itu, niat tayamum mengharuskan solat, bolehkan kita melakukan perkara-perkara sunat. Okey. Syarat tayamum yang pertama ialah niat. Yang kedua, memindahkan tanah kepada anggota. Dikira madai jika ditahankan tangan pada debu-debu yang dibawa oleh angin dan disapukan ke muka. Boleh? Ribut putih beliau, angin, debu-debu bertebaran, kita angkat tangan tu, lepas tu kita tayamum. Boleh? Sini. Wajib disertakan niat ketika permulaan memindahkan tanah, dan niat ini berkekalan sehingga telah menyapu sebahagian daripada muka. Wajibkan niat. Ambil debu ni, kita sapu muka, niat. Okey, kekal niat. Jika berhadas setelah debu dipindahkan, hendaklah diperbarui niatnya. Bila kita ambil debu tanah ni, kita letak sini, sapu ni, puing, ketung. Mula balik. Gitu. Okey. Hendaklah diperbarui niatnya dan harus menyapu dengan debu tersebut. Okey, diperbarui niatnya. Okey. Yang ketiga, menyapu muka bagi tepukan yang pertama. Kalau kita kata ni debu tanah, kita letak debu tanah ni atas telapak tangan ni, kita sapu muka bagi tepukan yang pertama. Okey, yang keempat, menyapu kedua tangan atau dua siku bagi tepukan yang kedua. Okey, tepukan yang pertama, sapu muka. Satu bahagian selesai. Okey, tepukan yang kedua, kita sapu dua siku. Okey, satu. Okey, dua. Okey, habis. Okey. Keterangan. Tepukan pada debu tidak dimestikan, malah memadai dengan hanya diletakkan tangan di atas debu yang halus dan debu itu melekat. Bukan kata ambil debu ni sapu-sapu, bukan gitu. Tak, cukup kan? Ada kesan debu sikit melekat. Macam kita ambil bedak, jadi kita ambil bedak, sikit-sikit je ada itu. Ada kesan debu tu, sikit je. Kita letak sini, kita katakan kita letak sini, tebak tu sekali.
Okey, lepas tu kita ambil debu tanah pula. Kita kata ambil debu tanah pula. Letak ini, pusing sekali. Okey, debu tanah ni pula. Letak sini, sekali. Habis. Lepas tu apa lagi? Tertib. Tertib iaitu